Tetapi kenyataannya berbeda. Sekarang kita hadapi satu lagi masalah, Allah. Jadi saya nak bagi tahu orang India, orang Cina di Selangor, bila nyanyi lagu Selangor, jangan sebut nama Allah. Sebab lagu Selangor tu ada Allah pelihara Sultan. Allah pelihara dulu Sultan. Jangan tak boleh sebut. Ini jangan main-main tu, you sebut, kita tangkap tu tahu. Undang-undang sekarang. Ini sebab tu kita kena fikir. Orang tanya saya, dia tanya, pasal apa you setuju? Saya kata, saya bukan mufti. Saya bukan Syekh Al-Kabir, Al-Ustaz, Al-Adib. Tapi saya rojok. Saya tanya pertama Syekh Dr. Yusuf Qardawi. Ya Syekh, fi muskilah isma Allah. Mesti Arab. Ustaz. Ada yang tahu jangan bagi tahu lah kan. Apa masalah? Dia tanya, apa masalahnya? Saya kata ada masalah. Dia kata tak ada. Dalam Quran tak ada. Dalam sejarah tidak ada. Di dunia Arab tak ada. Saya kata tak. Dunia Melayu UMNO kata ada masalah. UMNO ini di Islam dia cukup kuat sekarang ni. Lebih kuat daripada Syekh Qardawi. Jadi dia sebut kata Anwar, nama ketua padri Kristian Jerusalem Baitul Maqdis, Ataullah Hanna. Tu dia. Nama dia kena, mari Malaysia kena tukar nama dia. Nama dia tu Ataullah Hanna. Orang terima Allah itu dari segi bahasa dia. Samakah dengan kita punya faham? Tak sama. Kita setujukah dia dihebohkan, dipermainkan? Tak. Bolehkah kita larang? Tak boleh. Itu kata Qardawi. Begitu juga kata Wahbah Zuhaili, ulama tafsir di dunia. Saya faham orang Melayu ni dia bimbang sebab dia takut dakwah Kristian kelirukan orang Melayu. Kita dengar. Saya boleh terima masalah tu. Tapi saya nak cerita ni Pak, hukum yang disebut oleh ulama, bukan pendapat saya. Maulana Ihsan Hendrik daripada Afrika, ulama besar. Dia kata Syekh Anwar, dia beritahu saya, entah tak ingat ke Hudaibiyah? Ingat Hudaibiyah. Hudaibiyah tu perjanjian apa? Perjanjian Rasulullah SAW dengan musyrikin kafir Mekah. Macam mana dia mula? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi cadangkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah kami dan Allah kamu. Walaupun faham kamu lain. Kemudian yang tak dipersetujui oleh musyrikin ialah Muhammad Rasulullah. Dia tak petikai Allah, dia tak mau terima Muhammad itu Rasulullah. Maka Nabi kata biar dulu. Walaupun sahabat-sahabat ada yang merasa tak puas hati. Sudah. Ini pendapat ulama dunia. Di Indonesia pakai, di Sabah Sarawak pakai. UMNO kata tidak akan kita tolak ansur. Ini soal prinsip, soal maruah. Kita sahaja yang akan pertahankan Islam dan Allah. Jangan fikir soal gunung, judi, semua tak apa, itu tak apa. Yang tu Allah tak nampak. Saya gunung dia seliput dengan awan. Yang rasuah banyak, yang bunuh Atan Tuya semua tak nampak. Tutup cerita. Yang Beng Hok mati, Kugan mati, itu tak. Sebab itu semua tak terlibat. Sebab Beng Hok mati, sendiri jatuh. Kugan mati, sendiri mati. Syukri mati di Perlis, juga sendiri termati. Anwar Mata Lebam, sendiri pukul. Jadi semua masa itu tak ingat Allah. Sekarang nak cakap soal Allah. Baik, kalau betul cakap Allah, takkan Allah Selangor lain dengan Allah Sabah Sarawak? Sabah Sarawak boleh, kerana Allah di situ boleh dipakai. Melayu boleh terima situ. Baik, lepas tu wilayah boleh. Saya mari kat Simpang tadi, kalau dengan Chua Juming sampai dekat wilayah Persekutuan, nak masuk Segambut, insya-Allah. Masuk je Selangor, insya Tuhan. Dia tak boleh Allah dah. Jadi main-main. Kalau betul-betul, okey. Kalau UMNO tegas betul-betul, dia bagi kefahaman, satu masalah. Tak ada, dia bohong. Dia guna ni hanya untuk politik, nak pecah belahkan. Saya dapat maklumat, dan saya nak dengar orang UMNO nafi. Maklumat tertinggi. Sebenarnya tujuan mereka perkenalkan ini, nak pecahkan di antara PAS dan DAP. Sebab itu, dia guna hakim. Dia pilih hakim yang berani. Padahal kita tahu mahkamah kita boleh atur semua. Siasat boleh atur. Tilam boleh naik turun. Hakim boleh tentukan. Hakim ni okey.
tetap sini. Tapi dalam kes ini, bagi hakim laut yang berani, dia bagi keputusan. Kacau bilau. Bila masalah, orang Kristian bantah. DAP bagi satu pandangan. Dia ingat bila DAP tuntut Allah dibenarkan, PAS mesti bantah. Kerana PAS ini parti Islam tulis. PAS akan bantah. Maka pecahlah PAS dengan DAP, maka pecahlah Pakatan Rakyat, maka UMNO pun boleh sukarela. Seronok dia. Nasib dia tak baik kerana Tuan Guru Hadi Awang, Tuan Guru Ning Aziz, Dewan Harian PAS bermesyuarat dan teliti Quran, tafsir, turas, sejarah, tarikh, dan tengok macam mana ulama di Arab boleh terima, macam mana orang Kristian di Lebanon, di Mesir, semua pakai Allah. Macam mana di Indonesia pakai Allah, dan di Sabah Sarawak. Abdullah Munshi terjemah 200 tahun dulu Injil, kitab Injil dalam bahasa Melayu. Dia guna Allah. Apakah kita setuju diperluaskan? Saya nak ulang, saya tak setuju nak jadi ini masalah sampai ke kampung. Tak payah. Orang di kampung-kampung, saya pergi di Kalompang, tak payah baca Injil. Kena baca Quran bagi habis dulu. Macam saya, oleh kerana saya kena bercampur, saya kena baca Mahabharata, Bhagavad Gita, Ramayana, saya baca. Konfusius, saya baca. Kitab Injil, saya baca. Kenapa? Kerana saya bercampur, saya kena faham, saya kena tahu apa yang dia faham, dan saya juga kena bagi tahu apa yang saya faham sebagai seorang Muslim dan tafsiran Al-Quranul Karim. Tapi orang biasa tak payah. Ya. Dan nak baca, tak ada halangan. Tetapi, bagaimana boleh kita kata di wilayah persekutuan boleh, di Pulau Pinang boleh, di Selangor tak boleh? Takkan fatwa, ini majlis fatwa, bahawa umat Melayu ini harus pegang pada Al-Quran dan pada Allah, dan Kristian tak boleh. Tapi Kristian Pulau Pinang boleh. Ini dia tafsiran yang ada di negara kita. Kita bergaduh di bawah. UMNO tunggu kita pecah. Alhamdulillah. Kerana kes ini bahkan memperkuatkan lagi kerjasama PAS, Keadilan dan Pakatan Rakyat. Saya bersama dengan Tuan Guru Ustaz Hadi Awang di Beirut, diundang oleh Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Kami diundang 2 orang. Mimpi UMNO tak diundang. Nasib mereka lah. Ini mesyuarat penting mengenai Baitul Maqdis. Dan ini pandangan dia. Saudara, dalam mesyuarat Baitul Maqdis, Syekh Qaradawi duduk bersama dengan Jabir. Jabir ini orang Kristian. Dia undang padri Kristian. Siapa undang? Syekh Qaradawi. Kerana dia kata Islam terima hak orang Kristian di Baitul Maqdis. Itu dia pahaman agama Islam ni. Apa yang kita nak gaduh sebab apa? Bila kita bakar semangat, utusan Malaysia bakar bagi orang marah, meletup bom. Bila kita bom, saya dikecam. Tengok, Anwar guna istilah bom. Sebenarnya bukan bom, Molotov cocktail. Bukan bom sebenarnya. Bom lah tu. Ya. Satu dunia sekarang tengok Malaysia dengan pandangan yang cukup rendah. So, saudara, saya minta kerjasama kawan-kawan. Ya. Dia nak cerca, kita dicerca. Saya sebut di sini, baik jet hilang, baik kes Altantuya, baik kes rasuah. Kalau dia tak setuju, dia rasa saya fitnah, dia boleh siasat dan hadapkan saya ke mahkamah. Saya berani pertahankan apa yang saya sebut malam ini. Saya bukan niat saya nak khianat. Ingat, 6 tahun saya lepas kena terajang, kena pukul setengah mati, saya duduk dalam penjara. Bukan saya nak keluar penjara, nak fitnah orang. Tapi tanggungjawab kita bagi kesedaran kepada rakyat. Sekarang ini orang Melayu sampai bimbang. Sebab itulah mesyuarat 120 orang ulama, pemimpin parti, pemimpin NGO Islam semalam di rumah saya. Saya punya kesimpulan mudah. Kita kena dengar juga ulama-ulama besar dunia. Mana boleh kita kata Islam Melayu ni lain. Islam Melayu ni satu-satu Islam yang baik, beza sekali di dunia ni semua. Islam Nabi Muhammad Arab pun lain pada Islam Melayu ni. Ini saya tak boleh pakai. Itu kita kena faham satu. Tetapi kalau tujuan kita, kata tugas saya ditugaskan
bila jumpa dengan ketua-ketua Kristian, tolong sampaikan kebimbangan orang Islam. Apa dia kebimbangan orang Islam? Kita tidak mau nama ini dipermainkan. Satu, kita tidak mau umpamanya orang Islam kan keliru di bawah, sengaja dibawa oleh penayah Kristian. Kita nak sampaikan, kita sokong hak saudara, tapi saya minta saudara faham kebimbangan sebahagian orang Islam. Baguslah cara itu, cara dia.